السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan boikot ataupun memulau perkhidmatan produk ataupun perniagaan musuh-musuh Allah dan orang yang kaki maksiat. Apakah hukum ataupun ajaran agama kepada kita orang-orang Islam dalam usaha kita untuk membenteras kezaliman dan kemungkaran, dan dalam membela orang-orang Islam, saudara-saudara kita yang lain, sejauh mana agama mengajar kepada kita untuk memulau ataupun memboikot perniagaan ataupun barang-barang jualan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh musuh-musuh Allah ataupun orang yang melakukan dosa dan kemungkaran. Baik, sidang hadirin mukminin, tajuk ni penting sebab dalam beberapa minggu kebelakangan ini kita mengalami satu peristiwa yang dahsyat, iaitu di Palestin. Saudara-saudara kita sedang dan setelah sekian lama dizalimi dan dianiaya oleh gerakan Zionis, maka isu ini timbul. Isu ini dia tidaklah satu isu yang mudah untuk kita bahaskan secara straightforward, sebab dia melibatkan pertembungan, iaitu antara usaha kita untuk menekan musuh Allah. Pada masa yang sama kita tidak mahu tempias boikot itu kena kepada saudara-saudara kita yang tidak bersalah. Kan, bila kita boikot ataupun kita memulau sesuatu perniagaan, contohnya perniagaan yang melibatkan sistem franchise, maka akan berlaku, contohnya ialah berhentian, diberhentikan kerja orang-orang Islam dalam jumlah yang ramai, sedangkan mereka juga bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarga. Dan kita orang-orang Islam, kita tahu bagaimana sengsaranya keluarga jikalau ketua keluarga itu diberhentikan kerja ataupun pendapatan itu terjejas. Jadi ini antara benda-benda yang perlu diberikan pertimbangan apabila berlaku pertembungan seperti ini. Baik, maka untuk kita mengulas tajuk ini, sidang hadirin mukminin, yang pertamanya ialah kita akan mengulas
sejauh manakah agama membenarkan kepada kita untuk kita mengambil manfaat daripada produk ataupun barang-barang jualan ataupun perkhidmatan ataupun perniagaan yang ditawarkan oleh musuh Allah ataupun orang-orang yang melakukan dosa. Contoh zaman kita hari ni tuan-tuan, kita guna kapal terbang kan? Kita guna kenderaan, kita menggunakan Google kan? Banyak benda yang kita guna yang sebenarnya banyak manfaat untuk kita kan? Kalau aircraft itu kita boleh pergi haji, umrah, menuntut ilmu dan sebagainya. Kalau Google ni, kalau macam saya tuan-tuan sekalian, setiap kali saya nak kuliah, saya guna Google untuk cari tajuk-tajuk artikel-artikel yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Kita Google ayat Quran, kita Google hadis, kan, kita Google fatwa-fatwa ulama. Jadi itu contoh mudah bagaimana dalam kehidupan kita ni kita tak boleh lari 100% daripada menggunakan dan memanfaatkan produk ataupun services ataupun hasil usaha yang keluar daripada kebijaksanaan bukan Islam. Ini datang daripada ilmu ataupun hikmah yang mana Allah Ta'ala bukan sahaja bagi kepada orang Islam, tapi Allah Ta'ala juga bagi ilmu dan hikmah kepada orang bukan Islam, termasuk musuh-musuh Allah. Jadi ini antara perkara yang perlu kita teliti. Pada masa yang sama, kita sebagai orang Islam, kita tahu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha kan Yahudi dan Nasara sehingga kita ni orang Islam ikut agama mereka. Ini merupakan amaran kepada kita supaya kita berhati-hati. Maksudnya musuh Allah sentiasa merancang. Dia ada strategi dia ada tipu muslihat dia supaya kita orang-orang Islam ni akhirnya tunduk dan akur kepada mereka. Itu kita sedia maklum. Pada masa yang sama, dalam kehidupan kita ni, macam saya sebut tadi, untuk kita mengelak daripada bermuamalat dengan musuh Allah, untuk kita mengelak 100% daripada berinteraksi, ada dealings dengan orang bukan Islam, dengan orang yang kaki maksiat, ini satu benda yang kita boleh kata mustahil kan? Mustahil untuk kita mengelak 100%. Kita beli rumah, ada masa kita beli rumah dengan orang Hindu, dengan orang bukan Islam, orang Cina dan sebagainya. Ini satu benda biasa. Kadang-kadang kita beli ikan kan, beli ikan yang mana ikan tu fresh, ikan tu kualiti dia bagus, kita beli dengan orang bukan Islam. Itu benda biasa dalam kehidupan kita. Jadi ini antara benda yang menjadi polemik kan, menjadi polemik. Termasuklah kita berurusan dengan orang Islam tapi kaki maksiat. Kita tahu dia ni taik judi, kita tahu dia ni kaki botol, kita tahu dia orang Islam tapi dia ni womanizer, kaki perempuan. Apakah agama melarang kita berurusan atau berniaga dengan orang-orang macam ni? Baik, maka para ulama membincangkan benda ni, kita mula daripada basic, kita mula daripada asas. Apa hukum kita memanfaatkan barang atau produk ataupun perkhidmatan yang dijual atau yang ditawarkan oleh orang bukan Islam? Jawapan dia mudah, very straightforward. Hukum asal dia boleh kan? Hukum asal dia boleh. Maksud dia, hukum asal dalam agama, boleh tak kita beli barang orang Yahudi? Boleh. Boleh tak kita beli barang dengan Tok Sami yang jual barang dekat kita? Boleh. Itu tidak ada masalah. Atau kita jual dekat dia, boleh tak kita jual dekat dia? Boleh. Itu disepakati oleh para ulama. Hukum asal dia boleh. Sebab muamalat ni tuan-tuan, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, dia termasuk dalam muamalat. Dia termasuk dalam perkara-perkara keduniaan. Bila dia masuk dalam perkara muamalat,
maka kita mengaji legal magazine. Dalam legal magazine ataupun qawaidul fiqhiyah, kita mengaji al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal dalam muamalat adalah harus, boleh, permissible, kan? Hatta yadull ad-dalil ala tahrimih, sehingga adanya dalil yang mengharamkannya. Jadi bila kita bercakap bab benda dunia ni, tuan-tuan nak makan apa? Makan pilah. Tuan-tuan nak minum apa? Minumlah. Tuan-tuan nak meniaga, nak menyewa, nak gadai apa, nak buat apa? Buatlah. Selagi tak jumpa dalil dalam Quran dan dalam hadis yang melarang. Selagi tak jumpa dalil kata tak boleh, buat pi. Buat pi. Tak ada masalah. Boleh tak ustaz nak makan nasi kandak? Boleh? Kan? Makan nasi kandak babi boleh tak? Ni heboh, nasi kandak babi pula. Allah tuan. Dulu nasi kandak babi tu pasal nama tempat. Ni babi sungguh. Yang tu kita tahulah pasal ada dalil dalam Quran kata tak boleh makan babi. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian. Maka para ulama berpegang kepada kaedah fiqh ini, iaitu asal dalam muamalat boleh. Apa-apa pun boleh selagi tak jumpa dalil haram, tidak jumpa dalil kata tak boleh dalam Quran ataupun dalam hadis. Soalan yang kedua, boleh tak kita berinteraksi, bermuamalat, berjual beli, sewa menyewa, berniaga, berurusan dengan orang kafir? Jawapan dia boleh. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ayat ni kata apa? Ayat ni kata boleh, kan? Kita buat baik dengan siapa-siapa pun, kita boleh buat baik. Yang mana orang tu dia tidak memusuhi kita, dia tidak bunuh kita, dia tidak bunuh saudara kita, dia tidak angkat senjata kepada kita, dia tidak angkat senjata kepada saudara kita, dan dia tidak halau kita dari tanah air kita sebagaimana yang berlaku kepada saudara kita di Palestin. Ingat zaman kita kena jajah dulu tuan-tuan. Zaman kita kena jajah, kita start dengan Portugis, kan? Hari ni boleh tak kita berurusan dengan Portugis? Boleh. Pasal apa? Dah tak ada isu dah. Dulu masa Portugis jajah Melaka, kalau kita hidup di zaman Melaka, boleh tak kita berbuat baik dengan dia, jadikan dia sebagai sahabat? Tak boleh. Sebab dia memerangi kita, dia bunuh saudara kita, dia halau kita dari negara kita. Itu contoh. Belanda ke, Jepun ke, penjajah mana-mana sekalipun, dia bunuh kita, dia memerangi kita, dia angkat senjata terhadap kita, dia halau daripada rumah kita, dia musnahkan kediaman kita, maka tak boleh. Tapi kalau dia tidak buat macam tu kepada kita, maka memang agama menganjurkan kepada kita buat baik kepada manusia, walaupun dia bukan Islam, walaupun dia orang yang melakukan dosa sekalipun. Tetapi kita buat baik kepada manusia. Kenapa? Kerana ayat ini kata innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang berlaku adil. Adil ni tuan-tuan, hatta terhadap penjenayah pun kita kena berlaku adil, kan? Mentang-mentang dia penjenayah, kita nak buat zalim dekat dia? Tak boleh. Wajib kita berlaku adil walaupun dia penjenayah. Kemudian para ulama berdalilkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi hidup. Nabi sendiri memanfaatkan, Nabi guna
Nabi berjual beli, berurusan dengan orang kafir dan bermuamalat dengan orang Yahudi sekalipun. Dengan orang Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Dia kata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajal wa rahanahu dir'an min hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang. Nabi pernah berhutang beli makanan tapi tidak bayar, tapi gadai baju besi, baju perang Nabi kepada Yahudi itu. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa boleh tak kita beli barang dengan orang Yahudi? Boleh. Yahudi ni tuan-tuan, kalau sebut Yahudi ni, bagi kita orang Melayu, dia paling jahat. Sebab tu kita kalau pergi beli kedai makan, kalau barang harga dia jual tu mahal, kita kata harga Yahudi. Kita tak kata harga Cina. Kita tak kata harga Hindu. Pasal apa? Yahudi ni jahat. Tak ada jahat lebih jahat daripada Yahudi. Jadi kalau dengan Yahudi pun kita boleh beli barang dengan dia, boleh gadai barang dengan dia, apatah lagi kalau dia tu Buddha, dia tu Kristian, dia tu Hindu, maka kita orang Islam bebas untuk bermuamalat dengan orang bukan Islam. Tidak ada halangan. Ini hukum asal dia, tuan-tuan sekalian. Tidak ada halangan. Hadis ni dalam Sahih Bukhari. Kemudian satu lagi hadis dalam Sahih Bukhari juga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengupah satu orang lelaki daripada satu orang lelaki. Lelaki ni Nabi upah dia ni daripada Bani Adi bin Adi sebagai penunjuk jalan, untuk jadi guide. Sedangkan orang yang diupah ni masa tu dia kafir. Tapi Nabi guna perkhidmatan dia. Macam kita lah tuan-tuan, kita guna perkhidmatan doktor yang bukan Islam. Boleh tak? Boleh. Tidak ada larangan. Kita nak operate, kita guna perkhidmatan surgeon, pakar bedah bukan Islam. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia ada kepakaran itu, dia ada kemahiran itu, dan track record dia antara yang terbaik, menyebabkan kita yakin dengan dia. Boleh kita guna perkhidmatan dia, sebab dia ada ilmu, dia ada pengalaman yang boleh kita manfaatkan. Walaupun dia bukan Islam, tak jadi masalah. Kalau kita guna perkhidmatan orang Islam sekalipun tapi dia tidak mahir, buat apa? Saya pernah bersembang dengan satu orang kawan saya. Dia ni ustaz juga, tapi dia pun terlibat dalam bidang undang-undang dan kehakiman. Duk cerita zaman kami muda-muda dululah. Lah dah tua dah, putih dah ni. Lah dah tua. Ni cerita zaman muda-muda, zaman isteri duduk beranak lagi. Lah ni isteri tak beranak dah. Ni zaman isteri duduk bersalin. Kalau tuan-tuan nampak lepas ni saya ada bawa budak kecil, tu bukan anak saya. Tu cucu saya. Kan? Umur saya ni dengan umur isteri saya ni, orang kata dari segi hukum adatnya tak ada anak lah, kecuali Allah Ta'ala pilih saya ni macam Nabi Ibrahim. Tu cerita lain. Isteri saya boleh bersalin dengan mukjizat, dengan karamah. Tu cerita lain. Tapi nak ceritanya, bila kami yang tua-tua ni duk berkumpul, duk ceritalah zaman muda-muda dulu, zaman isteri kita duk mengandung, bersalin. So kawan saya duk cerita, dia nak cari doktor perempuan, untuk bersalin, nak cari doktor perempuan. Tapi tuan-tuan, doktor perempuan hak dia pilih ni, kalau bahasa yang lebih baiknya saya kata tak berapa bagus. Dari segi kemahiran dia tak ada, pengalaman dia tidak begitu banyak.
kelengkapan di klinik pun tak cukup. Dia cerita macam mana bila kecemasan, ialah kecemasan. Bila tuan-tuan pun tahulah, isteri bila bersalin dia ada macam-macam bentuk kecemasan. Kadang-kadang anak yang patut keluar tak keluar-keluar, dia nak duduk dalam juga. Dia tak mau keluar, kan? Ni budak kecil, dia mana reti, dia nak keluar, dia keluar tengah malam pun dia keluar. Time dia tak mau keluar, kita suruh keluar dia tak mau keluar. Duk buka 2 cm tak buka-buka. Susah hal tu. Ada yang bleeding macam-macam dan ada yang meninggal dunia pun. Jadi kecemasan ni macam-macam bila bersalin. Apa yang berlaku tuan-tuan, dia duk cerita macam mana dengan kecemasannya, dengan tak ada peralatannya, dengan ambulan pun tak ada, kena bawa kereta sendiri, bawa isteri nak pergi cari doktor pakar untuk operate. Kecemasan ni tuan-tuan. Itu contoh. Jadi kita kadang-kadang kita nak bersalin dengan orang Islam, tapi kalau orang Islam tidak ada facilities, orang Islam tak ada cukup kepakaran, kita pun takut nyawa isteri kita, nyawa anak kita dan sebagainya, menyebabkan kita rasa lebih selesa kita guna perkhidmatan orang bukan Islam sekalipun. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia ada kelengkapan, dia ada kepakaran dan sebagainya. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Agama tidak pernah halang kita daripada memanfaatkan kepakaran orang bukan Islam. Al-hikmah dallatul mu'min aina wujida ukhidha. Hikmah itu barang yang hilang bagi orang mukmin, di mana dijumpai kita ambil, kita manfaatkan dia. Walaupun fi suduril kafirin, walaupun dia dalam dada orang kafir sekalipun, kita akan ambil untuk kita manfaatkan dia. Agama tidak larang kita untuk menggunakan kepakaran orang bukan Islam. Boleh. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dan Abu Bakar Siddiq perlukan guide, satu orang penunjuk arah, maka siapa yang pandai? Orang Islam tak ada. Yang adanya orang kafir Quraisy. Boleh tak kita upah dia? Boleh. Sebab apa? Sebab ini sunnah. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita boleh manfaatkan walaupun dia bukan Islam. Baik. Maka para ulama mengatakan bahawa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan, maka hukum bermuamalat dengan orang kafir adalah boleh, dan kita orang Islam tidak boleh mengharamkan benda ni. Tak boleh haramkan. Kita kata haram berjual beli dengan orang bukan Islam, tak boleh kata haram. Sebab apa? Sebab bila kita kata haram, bermakna kita telah mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Sesiapa yang sengaja memandai-mandai mengubah hukum Allah, maka itu boleh menjejaskan akidah dia. Kita orang Islam, kita tak boleh pandai-pandai buat hukum sendiri, tak boleh. Hukum halal haram ni tuan-tuan milik mutlak Allah. Allah Ta'ala sahaja yang boleh kata benda ni halal, yang boleh kata benda ni haram. Ulama hanya menyampaikan hukum berdasarkan ketetapan yang ada dalam Quran dan yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya surah An-Nahl, Allah Ta'ala kata wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara bohong, ini halal, ini haram, untuk mengadakan pembohongan terhadap Allah. Tak boleh senang-senang kata halal haram, kita tak tahu apa pun kata halal haram, tak boleh. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Jadi tak boleh. Kalau halal, halal. Jadi berinteraksi, bermuamalat, jual beli dengan orang bukan Islam, hukum dia harus boleh. Baik.
Cuma para ulama mengatakan bahawa benda harus ni dia boleh berubah jadi haram apabila kaedah kita berniaga tu salah, atau benda yang kita niagakan itu salah, maka baru dia jadi haram, walaupun asal berniaga itu harus. Contohnya kita berniaga melibatkan riba, haram, walaupun berniaga tu asalnya boleh. Ataupun kita sewa bangunan kita kepada satu orang Cina, yang mana Cina tu dia buat bangunan kita tu sebagai tempat pelacuran. Dia buat hotel, dia bawa pelacur untuk pelanggan datang melanggani pelacur. Tak boleh, walaupun asalnya boleh. Sebab apa? Sebab benda yang diniagakan dan cara berniaga tadi bertentangan dengan hukum agama. Maka yang harus tadi dia boleh bertukar menjadi haram. Baik. Sekarang timbul isu kita nak boikot. Ni. Nak boikot barang Yahudi apa semua ni. Syarikat-syarikat tertentu dan sebagainya. Sejauh mana kita boleh boikot? Apa tujuan kita nak boikot? Kita kena tahu. Dan kita kena study kesan dia tadi, apakah benar memberi tekanan kepada musuh, dan sebanyak mana tekanan itu dapat dikenakan kepada musuh. Apakah tekanan itu tidak tempias kepada orang Islam, ataupun ada tempias kepada orang Islam. Ini semua perlu dimasukkan dalam pertimbangan, dalam perkiraan. Tak boleh kata nak boikot. Kita tak study kesan dia. Tak, kita kena study. Baik. Macam mana boleh timbul isu boikot, tuan-tuan? Timbulnya isu boikot ni pasal kita nak tekan Israel supaya dia stop, dia berhenti daripada terus menyerang atau menzalimi orang Islam di Palestin. Kenapa kita nak boikot? Sebab kita nak tekan Amerika supaya Amerika tidak semudah itu menyokong Israel dalam melakukan kezaliman kepada orang Islam di Palestin. Itu tujuan kita boikot. Kita nak bagi tekanan kepada Amerika, kita nak bagi tekanan kepada Israel, kita nak bagi tekanan kepada mana-mana negara yang menyokong secara terbuka, apatah lagi menyokong dalam bentuk ketenteraan kepada Israel. Itu tujuan kita boikot. Sebab apa? Sebab ada tujuan dia. Tujuan dia untuk melindungi saudara kita daripada terus dizalimi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sasaran kita apa? Sasaran kita ialah kita melihat mana-mana syarikat yang jelas menunjukkan sokongan kepada kezaliman yang berlaku tadi. Dan caranya macam mana, tuan-tuan? Caranya ialah kita stop, tak beli dah, kita tak guna dah barang ataupun perkhidmatan yang dia tawarkan, supaya bila dia mengalami kerugian, maka kesan daripada kerugian itu tempias dia sampai kepada Yahudi ataupun sampai kepada Zionis yang kita maksudkan. Jadi ini antara yang apa yang kita maksudkan. Maka di mana dalil kita nak ambil untuk membolehkan kita melancarkan boikot dari sudut ekonomi terhadap syarikat ataupun mana-mana pihak yang kita rasakan bila kita tekan dia, itu akan bagi manfaat kepada kita orang Islam. Maka para ulama mengambil dalil daripada apa yang berlaku kepada Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu, yang disebut dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Fabashsharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir, falamma qadima Makkah qala lahu qail sabawta, qala la, walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala wallahi la ya'tikum min
al-yamamah habbatu hintah hatta ya'dhana fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kata apa? Hadis ni cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu satu berita gembira kepada Sumamah, dan Nabi pun suruh Sumamah ni buat umrah. Buat umrah. Jadi bila Sumamah sampai di Mekah untuk buat umrah, ada satu orang ni dia kata dekat Sumamah, hang ni murtad ke? Mana keluar daripada agama asal dia pergi masuk Islam. Hang ni murtad ke? Jadi perkataan murtad ni bukan hanya digunakan oleh orang Islam, tapi juga digunakan oleh agama lain. Mana keluar daripada agama dia masuk Islam, murtad ke tu? Kan? Dia kata hang ni murtad ke? Sumamah kata la. Dia kata tidak. Dia tidak murtad. Dia kata tapi aku memeluk Islam bersama-sama dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia tak murtad, dia kata, tapi dia masuk Islam. Wallahi, dia kata demi Allah, hang tak akan dapat gandum dari Yamamah. Tengok. Hang tak akan dapat gandum dari Yamamah sampai kepada Quraisy kecuali gandum itu diizinkan masuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Itu menunjukkan bahawa zaman Nabi pun, Nabi pernah menguatkuasakan boikot. Nabi boleh halang, sebab Nabi yang jadi ketua negara di Madinah. Masa tu kita tahu Yahudi Bani Qainuqa dan sebagainya telah dihadapi dan diselesaikan. Yahudi tadi ada yang dihantar ke Khaybar kan, dan sebagainya, dihalau keluar dari Madinah. Maka antara perkara yang dikuatkuasakan oleh Nabi, gandum dari Yamamah nak masuk, nak pergi ke mana-mana sampai ke Mekah dan sebagainya, mesti dapat izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak bagi izin, tak boleh. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Nabi pernah melaksanakan sekatan. Nabi pernah melakukan sekatan. Jadi ini antara hujah yang digunakan oleh para ulama bahawa boleh kita laksanakan boikot. Tapi kita nak laksanakan boikot bukan sembarangan. Dia ada syarat dia. Ada syarat. Kita kena ada perkiraan, kena ada pertimbangan. Jangan mudah-mudah buat boikot. No, tak boleh. Kita kena kira dulu. Bila kita boikot, untung belah kita ke rugi belah kita? Jangan kita boikot, rugi banyak belah kita, untung belah musuh, kita tak mau. Dan kita tahu bila kita boikot, adik-beradik kita, kawan kita, saudara kita yang lain merana dan sengsara dengan boikot yang kita lancarkan. Tak boleh. Maka ini antara perkiraan yang kita kena tengok sebelum kita lancarkan boikot. Contoh, para ulama kata bila kita nak boikot, kena ada pertimbangan maslahah dengan mafsadah. Apa kebaikan kita dapat, manfaat, faedah yang kita dapat, apa dia kerosakan, kerugian, kemusnahan yang mungkin boleh berlaku. Contoh, fatwa Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan. Apa kata Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan? Dia kata dalam fatwa dia, tidak syak lagi memboikot barang-barang kafir itu disyariatkan. Dia kata memang disyariatkan. Syekh Luhaidan kata ya, disyariatkan boikot. Barang orang kafir itu disyariatkan, dia kata. Maka dia bagi contoh hadis tadi lah, Sumamah bin Uthal bila dia masuk Islam bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata demi Allah, wallahi, dia kata gandum bijian tidak boleh sampai kepada kaum Quraisy kecuali diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dalil yang kata boleh boikot. Tapi nak kata wajib tak boleh. Nak kata wajib tak boleh. Nak kata boleh boikot, itu dalil dia. Baik.
Maka kalau ada orang kata boikot ni tak perlu, buang masa, sia-sia dan sebagainya, tak boleh kata gitu. Tak boleh kata. Boikot ni dia ada tujuan dia dan dia ada maslahah dia. Cuma kita tak boleh senang-senang kata wajib, tak boleh senang-senang larang, kata haram pun tak boleh. Sebab dalil menunjukkan bahawa boleh boikot, tetapi nak kata wajib, nak kena tengok keadaan yang bagaimana. Baik. Kenapa boikot ini dibolehkan? Sebab ini salah satu cara yang didapati berkesan untuk menekan musuh Islam, untuk menyempitkan income dia, duit, sokongan keuangan, supaya dia tidak kukuh, dia tidak kuat dari segi keuangan untuk terus melakukan kezaliman terhadap orang Islam dengan cara beli, dapatkan senjata-senjata canggih, senjata yang banyak dan sebagainya untuk mengalahkan orang Islam. Itu tujuan kita. Istilah berdasarkan kemampuan kita. Dan satu lagi syarat dia, jangan boikot tadi menyebabkan mudarat kepada orang Islam. Sebab tu bila timbul isu ada orang Islam hilang pekerjaan, kena potong gaji dan sebagainya, maka ini benda yang tak boleh dipandang remeh. Kena ambil kira. Bukan tak boleh boikot, tapi nak kena ambil kira. Boikot yang bagaimana, bentuk yang macam mana yang kita boleh lakukan dengan cara dia bukan sahaja bagi tekanan kepada musuh, tapi pada masa yang sama orang Islam lain tidak teranaya. Ada orang kata, "Pi cari kerja lain." Rezeki Allah luas. Oh, pandai kita. Rezeki Allah luas. Memanglah rezeki Allah luas, tapi realiti tuan-tuan, kita lepas PKP, lepas Covid ni, cuba tuan-tuan tanya orang hilang pekerjaan, senang ke tak senang kerja? Saya duk selalu naik Grab tuan-tuan, naik Grab, naik pergi airport, naik Grab apa semua, duk sembang Grab apa driver ni. Bukan mudah nak dapat duit. Tidak semudah yang kita kata itulah. Tapi antara cara boleh dapat duit, Grab lah. Tapi tu pun berapa banyak dengan keletihan apa, dengan bahaya, risiko atas jalan dan sebagainya. Jadi kita jangan mudah duk kata, boleh cari kerja lain. Kita kena ambil kira. Kalau kita duduk di tempat dia macam mana? Kita ada satu income. Katalah sebelum ni kita dah ada income 5,000, 6,000 sebulan. Lepas tu hilang kerja, duk buat benda-benda lain. Sambilan itu, sambilan ini. Dapatlah 4,000. Dah lari 2,000 dah. Kita kata bolehlah cari kerja lain. Tak semudah itu. Maka dengan sebab tu, bila kita nak lancarkan boikot, kena ambil kira tahap kemudaratan, tahap kerugian yang mungkin berlaku kepada orang Islam yang lain. Jadi dalilnya apa tuan-tuan? Kenapa boleh kita boikot? Untuk tekan musuh, untuk menyelamatkan saudara kita yang dizalimi. Surah Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong, tak boleh. Apa dia? Tolong-menolong dalam itsm, dosa, dan perbalahan, permusuhan, udwan. Tak boleh. Dalam bab bergaduh, bab berbalah, kita tak boleh tolong-menolong. Maka kita boikot barang-barang musuh Islam, perniagaan musuh Islam. Bila ada maslahah, maka itu dibolehkan dalam agama. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata antara jihad yang paling besar zaman sekarang ialah memperkuatkan ekonomi orang Islam. Kita kena bagi orang Islam ni kuat dari sudut ekonomi. Millionaires, billionaires, kita kena lahirkan seramai yang mungkin. Itu yang patut kita buat. Hari ni dalam negara kita sendiri, kebanyakan orang yang paling kaya, yang duduk di tempat yang teratas, majoritinya adalah orang bukan Islam. Bukan kita nak memusuhi dia, tapi kita nak lahirkan lebih ramai orang Islam yang kaya, orang Islam yang boleh bagi sumbangan dari segi harta benda,
Sebab bila ekonomi kita kuat, kita kukuh dari segi keuangan, maka mudah untuk kita gunakan bagi salurkan bantuan bila mana ada keperluan di mana-mana tempat yang orang Islam perlukan. Itu kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dia kata ini jihad yang paling besar. Satu lagi dia kata jihad paling besar apa dia? Boykot perniagaan musuh-musuh agama. Ini jihad yang paling besar. Tuan-tuan nampak perniagaan ni, tuan-tuan tahu perniagaan ni, duit ni akan pergi kepada musuh agama yang dia akan gunakan duit itu untuk menzalimi orang Islam. Jangan beli selagi kita ada kemampuan, selagi kita ada pilihan, kita beli tempat lain. Ini jihad paling besar. Dan dia kata jangan bagi ruang kepada mereka untuk memasarkan barangan mereka di pasaran orang Islam. Jangan buka, dia kata, peluang kepada mereka. Dan dia kata kita orang Islam lebih perlu barang ataupun produk milik orang Islam berbanding milik orang bukan Islam. Siapa yang kata ni? Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Begitu juga bila orang tanya fatwa Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Orang tanya Syekh Utsaimin, boleh tak kita beli, ni cerita air Coca-Cola, Pepsi, apa semua. Tuan-tuan pergi buat umrah, makan nasi Arab, tengok orang Arab dia cukup suka kan minum dengan air yang macam tu. Saya duduk tengok apa orang Arab tak ada air lain ke? Dia tak, dia nak air tu. Air tu sedap. Kira masuklah dengan kambing tu. Kan? Makan kambing potong dengan Coca-Cola, potong dengan Pepsi. Orang Arab, tak apalah. Jadi ada orang tanya Syekh Utsaimin, apa hukum kita minum ni air cola ni, Pepsi, Coca-Cola ni, segala bentuk air cola lah yang dikeluarkan oleh Yahudi. Syarikat tu syarikat Yahudi, milik Yahudi. Boleh tak kita minum air dia? Apa kata Syekh Utsaimin? Dia kata, tidakkah kamu tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beli makanan untuk keluarga baginda daripada orang Yahudi? Boleh? Tuan-tuan nak beli air Coca-Cola ke Pepsi ke, nak makan dengan kambing, silakan. Saya tak mau sebab saya bukan makan kambing. Siapa yang suka makan kambing pi lah kan. Air Coca-Cola pun saya tak mau sebab saya memang minum air bergas, kembung perut. Siapa yang suka pi lah. Tapi nak ceritanya hukum. Bolehkah minum Pepsi, Coca-Cola, air apa sahaja? Bila kita tengok syarikat mana? Syarikat orang Islam tak apalah. Tengok syarikat bukan Islam, boleh ke tak boleh? Yahudi, boleh ke tak boleh? Maka kata Syekh Utsaimin, dia kata Nabi pun beli daripada orang Yahudi. Dan Nabi meninggal dunia, wafat dalam keadaan baju besi baginda masih tergadai kepada orang Yahudi. Dan Nabi pernah terima hadiah daripada orang Yahudi. Maknanya boleh, tuan-tuan. Katalah ada kawan tuan-tuan Yahudi tuan-tuan kenal masa mengaji kat London dulu, mengaji kat overseas dulu, dia Yahudi, dia bagi hadiah kat tuan-tuan, bagi hadiah duit ke, package melancong ke, jam Rolex ke, bagi apa lah tak kira, bagi benda mahal. Boleh tak kita terima? Boleh, tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri terima hadiah daripada orang Yahudi. Dan dia kata tidak boleh kita menolak manfaat yang ada kepada barang-barang ataupun perkhidmatan yang datang daripada mereka. Ambil, kalau benda tu menguntungkan kita, ambil, gunakan. Begitu juga fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dia kata beli barang daripada orang kafir hukumnya boleh, beli barang daripada Yahudi boleh, makanan daripada Yahudi pun boleh dan sebagainya, boleh. Cuma kena hati-hati dari segi akidah, dari segi ideologi. Ideologi kena hati-hati, kena bagi penjelasan kekhilafan mereka, kesesatan mereka, kita kena bagi tahu bahawa itu adalah sesat. Jadi dalam bab ideologi kita kena berhati-hati dengan mereka. Kemudian fatwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bila orang tanya kepada dia, orang-orang Bulgaria, ni cerita zaman Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, yang mana orang Bulgaria membunuh orang-orang Islam pada masa itu. Maka apa hukum
kita beli barang daripada orang Bulgaria yang bunuh orang Islam. Maka kata Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, dia kata bahawa andai kata seandainya orang Bulgaria menyembelih binatang dengan cara hukum syarak, ikut hukum syarak, maka saya kata bahawa hendaklah kita jangan mengimport daging itu daripada mereka. Katalah dia boleh sediakan daging halal, dia boleh sediakan daging halal, dia kata jangan beli daripada mereka. Kata Albani, bahkan wajib bagi kita memboikot mereka sehingga mereka berhenti daripada menumpahkan darah saudara kita. Itu fatwa Albani. Maknanya bagi Albani, kalau orang tu dibunuh saudara kita dan dia jual barang, jangan beli barang tu daripada dia, boikot, kata Albani. Dan dia kata, apakah tidak ada rasa persaudaraan dalam diri kita dengan saudara kita yang dibunuh itu? Maka tergamakkah kita beli barang daripada orang ataupun pihak yang bertanggungjawab membunuh saudara kita? Ini kata Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan begitulah tuan-tuan juga tentang fatwa-fatwa lain. Cuma kesimpulan dia, tuan-tuan sekalian, apa dia kesimpulan daripada fatwa-fatwa tadi? Ada yang sama dan ada yang sedikit berbeza. Macam mana kita nak rumuskan fatwa-fatwa para ulama tadi? Maka yang pertamanya hukum asal membeli barang ataupun perkhidmatan orang kafir ataupun orang pendosa, hukum dia harus boleh, barang dia halal untuk kita beli. Yang kedua, kita perlu peringatkan kepada saudara-saudara kita, jangan mudah dalam mengharamkan benda halal dan jangan mudah menghalalkan benda haram. Jangan kata, oh boikot ni wajib. Kena tengok dulu, jangan mudah kata wajib. Sama juga, jangan mudah haramkan boikot. Kena tengok dulu boikot yang macam mana yang kau nak haramkan itu. Kena hati-hati. Yang ketiganya, memboikot barang dan perkhidmatan musuh Islam dengan niat untuk menekan musuh Islam, maka ini dibenarkan dalam agama, malah dia termasuk dalam jihad yang besar. Kita boikot dengan niat nak tekan musuh, maka itu jihad yang besar. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada jenama tertentu yang tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh boikot dia, boikot. Ini jihad yang utama di sisi Islam. Tapi jangan kita kata haram pergi beli benda halal. Kita tak boleh kata haram, tapi kita boikot tu sebab kita nak bagi tekanan supaya berhentilah daripada terus menzalimi saudara-saudara Islam kita di tempat-tempat yang tertentu dalam dunia ini. Yang keempat, kalau boikot itu adalah keputusan kerajaan ataupun pihak berotoriti dalam negara kita, katalah fatwa Pulau Pinang sebagai contoh, fatwa Kedah, fatwa negeri-negeri ataupun kesepakatan mufti-mufti dalam Malaysia yang kata kita wajib boikot produk tertentu, maka pada masa itu barulah wajib kita boikot. Pasal apa wajib boikot pada masa itu? Kerana ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga ulil amri. Maka bila keputusan boikot itu datang daripada kerajaan kita atau datang daripada pihak berotoriti dalam negara kita, maka pada masa itu wajib orang Islam untuk boikot. Baik. Yang kelima, selagi mana tidak ada keputusan boikot dari kerajaan, maka kita tak boleh paksa orang lain untuk boikot. Kalau kerajaan diam, tak kata apa pasal boikot, kita tak boleh paksa orang. Dan tak boleh kita hina orang yang tak mau boikot. Sebab apa? Sebab setiap orang pandangan dia berbeza. Sudut pandang kita berbeza. Ada orang dia rasa boikot tu lebih baik sebab kita nak tekan Israel. Ada orang dia pandang kalau kita boikot, kesian orang-orang Islam kita mungkin hilang pekerjaan dan sebagainya. Jadi pertimbangan itu berbeza antara satu sama lain. Maka jangan kita kutuk
jangan kita maki hamun orang Islam yang berbeza pendapat dengan kita, yang tak mau boikot. Kemudian yang keenam, yang boleh isytiharkan boikot yang secara menyeluruh, yang wajib orang ikut hanyalah kerajaan. Yang ketujuh, kita boikot barang orang kafir ataupun perniagaan orang kafir, janganlah sampai ke tahap kita orang Islam hilang manfaat yang besar yang boleh kita gunakan. Kalau kita boikot, tiba-tiba nak guna Google pun tak boleh, payah. Saya pula ilmu tak ada, ilmu saya dekat Google. Jadi nak tak nak kena guna Google juga. Kitab nak pergi dekat perpustakaan susah nak ulang alik, senang Google. Jadi kita nak boikot ni kena ada pertimbangan yang betul. Baik, kemudian kita boikot ni tuan-tuan, walaupun tidak boleh menyeluruh, tapi kita buat setakat yang mampu. Nak buat semua tak boleh, tak apa, tapi kita buat satu dua benda yang kita boleh buat, sebab itu akan jadi hujjah di hari akhirat nanti. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, sekadar itu, mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk kita semua. Kita mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestin dan mengalahkan Zionis yang kejam itu, dan semoga Allah taala memberikan penghinaan kepada Zionis di atas dunia ini dan juga di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.